dok rapat lagi. Ambil kata, dok rapat lagi ke? Dia kata, memang dah boleh rapat dah. Tapi masalahnya wajib kena bawa jadah. Setiap seorang hapuk seorang-seorang jadah. Jadi bawa jadah seorang-seorang. Setiap atas duduk seorang, setiap seorang duduk atas jadah masing-masing. Jadi sama lah dengan jarak. Oh. Jadi kalau kita tengok, oh sama dengan jarak. Dah tuang kecil seorang-seorang. Jadi duduk atas jadah besar. Kalau buat jadah kecil, nampak rapat. Baik, dok bayang dia. Pakat patuh lah ke sebab arahan sultan. Dah baguslah patuh lah. Tak ada masalah dah. Cuba sekarang ni, kalau arahan sultan pakat patuh lah ke, sepatutnya arahan Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan lagi kita patuh. Jadi apabila orang tu dia kenal, siapa Tuhan yang menciptakan dia, hak yang buat dia, hak yang bagi rezeki dia, hak yang duk jaga dia siang malam. Tiba-tiba Tuhan tu lah yang mewajibkan kepada dia sembahyang fardu 5 waktu. Maka pastinya orang tu tidak akan tinggal sembahyang fardu 5 waktu. Tapi hak yang ramai tinggal sembahyang fardu 5 waktu pada hari ini adalah kerana dia tak kenal Tuhan dia. Dia tak kenal Tuhan tu sendiri. Sebab itulah asas agama bermula daripada kenal Allah. Antara perkataan yang masyhur, hak yang kita biasa dengar, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah kenal Allah. Tapi ini bukan hadis, kena ingat. Ada setengah kitab dia kata hadis. Ini bukan hadis. Ini adalah perkataan ulama dan ada sebahagian mengatakan ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Tapi yang pastinya ini bukan hadis. Walaupun bukan hadis, maksud dia betul. Jadi awal agama adalah kenal Tuhan. Sebab apa dia? Sebab apabila dia kenal Tuhan, maka barulah dia akan buat apa hak yang diperintah, apa hak yang dia tinggal, apa hak yang dilarang. Baik. Tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu ini, sembahyang 5 waktu ini difardu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hamba. Dia kalau dalam dalam kitab, dalam ataupun dalam perkataan Arabnya yang dikeluarkan ataupun riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya, begitu juga dikeluarkan juga oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunangnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin maksudnya semua hamba Allah Ta'ala wajibkan. Orang Islam, orang kafir wajib kena sembahyang belaka. Dia ada cuma lah. Cuma syarat orang kafir kalau nak sembahyang tak boleh. Tak sah. Kerana dia tidak sah. Kerana di antara syarat sah sembahyang adalah Islam. Jadi pada asalnya sembahyang fardu 5 waktu juga diwajibkan kepada orang kafir. Diwajibkan kepada orang kafir pun kita belajar dalam kitab fiqh. Antara syarat wajib sembahyang adalah Islam. Begini, maksud diwajibkan kepada orang kafir adalah diwajibkan misbah kepada hukum akhirat. Maksudnya orang kafir tetap diseksa kerana tidak sembahyang, kerana meninggalkan sembahyang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Sebab dia duduk dalam neraka saqar ni kerana dulu kami tidak termasuk dalam orang yang mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa mendatangkan dengan dia secara sempurna dan tiada dikurangkan haknya yang mengurangkan dia. Hak dia, hak yang mengurangkan sembahyang tu dia tidak mengurangkan. Maksudnya dibuat dengan sempurna. Adalah baginya pada Allah janjinya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi kalau orang mendatangkan sembahyang dengan sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala janji. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala tidak menyalahi janji. Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud masuk dalam syurga ni benda, sedangkan setiap orang Islam, setiap orang beriman, walaupun ada iman sebesar zarah semuanya masuk dalam syurga belaka. Cuma ada orang yang awalnya diseksa, ada orang awalnya tidak diseksa. Orang yang jaga sembahyang dengan sempurna akan dimasukkan dalam syurga. Maksudnya dia dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan orang yang mula-mula masuk dalam syurga. Itu cara yang betul huraian dia. Sebab
kalau orang tu tak sembahyang, tapi dia tidak mengingkari kewajipan sembahyang, dan masa dia mati saat itu masih lagi ada iman, walaupun sebesar zarah, tetap dia akan masuk ke dalam syurga Allah selepas daripada diseksa sekadar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Hal ini disebut dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar daripada neraka Allah mereka yang mengucap la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada sebesar syair, sebesar biji bali daripada kebaikan, akan keluar daripada neraka Allah. Maksudnya penghujung adalah syurga Allah. Yang penting dia mati dalam keadaan beriman. Jadi ketika mana Rasul kata orang yang jaga sembahyang dengan sempurna, maka Allah Ta'ala berjanji untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Maksudnya adalah dia masuk dalam syurga tanpa ada azab sebelum daripadanya. Kerana di sana orang beriman, hak yang mati dalam keadaan beriman, hak yang tak pernah nak jaga sembahyang tapi tidak mengingkari kewajipan sembahyang, tetap masuk syurga, tapi bukanlah terus masuk syurga, bahkan ada azab sebelum daripadanya sekadar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendak untuk diri dia. Baik. Seterusnya kata dia lagi, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang itu dan meringankan dia, wak lebih kurang. Ni ramai. Ramai orang kita ni. Bab sembahyang wak lebih kurang je wak sembahyang. Pada sembahyang tu tiang kepada agama. Patutnya tak boleh kita wak lebih kurang. Wak lebih kurang je sembahyang. Tak apalah. Qadha lah. Tak edang nak sembahyang. Tak edang biar kita qadha kayak gigi lah. Orang bunyi orang bang. Wak. Tobek orang tekak tu bila. Panggil. Mari masjid. Kalau orang hak yang duk minum teh kedai, duk minum teh situ lah. Kalau orang hak yang duk nyaku situ lah. Orang hak yang duk nulis situ lah. Maksudnya tak ada ambil berat. Jadi kalau benda hak yang kita ambil berat ni bukan ni. Kita benda ambil berat. Sampai waktu benda hak yang kita buat kita tinggal belaka. Atau orang hak yang betul-betul ambil berat. Baik. Jadi mesti kena ambil berat tentang sembahyang. Orang hak yang ambil berat tentang sembahyang dia ada ganjaran yang khas yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada naungan seduhang melainkan seduhang arasy Allah Ta'ala sahaja pada ketika itu. Antaranya kata Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya digantung di masjid. Maksudnya dia ambil berat tentang sembahyang. Maka katanya orang yang meninggal sembahyang dan meringankan dia sembahyang, tiada baginya pada Allah itu janji. Tak ada janji untuk Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Tak ada janji Allah Ta'ala untuk memasukkan ke dia ke dalam syurga Allah. Baik. Katanya lagi, jika dikehendak dikasihan akan dia, maka jika dikehendaki diseksanya. Maksudnya terserah kepada kehendak Allah lah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun dosa dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi syurga kepada dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala seksa dia. Serah kepada kehendak dia. Dan hadis ni menjadi dalil kepada pandangan majoriti ulama bahawasanya orang yang tak sembahyang fardu 5 waktu selama mana dia tidak engkar kewajipan sembahyang, dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Seterusnya lagi, katanya lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saja seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan maksudnya diletakkan di atas kepalanya. Dia kata seorang lelaki. Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba lelaki. Dalam hadis disebut hamba lelaki. Dan adakah boleh kepada orang lelaki je orang puang tak? Ada, jawapannya boleh sama je, orang puang pun dapat, orang lelaki pun dapat. Tapi Rasul sebut orang lelaki adalah kerana tekanan sembahyang ataupun tekanan sembahyang kepada orang lelaki dia lebih kuat berbanding dengan orang puang, kerana orang lelaki mesti kena sembahyang secara berjemaah di masjid. Manakala orang puang cukup disembahyang di rumah. Bahkan
lebih afdal sembahyang orang puang sembahyang di rumah berbanding di masjid. Tapi bukanlah salah orang nak sembahyang di masjid. Rasul marah orang lelaki larang orang puang sembahyang di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah kepada para sahabat, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Mu jangan halang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi rumah Allah. Tetapi rumah mereka itu adalah lebih baik untuk mereka. Orang puan nak mari masjid jangan halang. Comel je daripada masjid. Cuma lebih afdal dia sembahyang di rumah. Manakala orang lelaki lebih afdal dia sembahyang di masjid kalau melibatkan sembahyang fardu 5 waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sembahyang adalah sembahyang seorang di rumah dia illal maktubah, melainkan sembahyang fardu hak paling afdal di sembahyang di masjid. Oleh kerana tekanan dan bebanan sembahyang kepada orang lelaki ni dia kuat. Bukan hanya semata-mata sembahyang fardu 5 waktu, bahkan sembahyang pula di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan al-abd merujuk kepada seorang hamba lelaki. Maksudnya, sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada perkataan Rasulullah dah. Sebab Rasul tak cakap Melayu, Rasul cakap Arab. Nah, jadi apabila kita kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki ni, kita faham dirilah. Kita kena faham ini adalah maksud dan terjemahan daripada perkataan Rasulullah. Tak boleh kita kata ni hadis Rasulullah sesungguhnya hadis. Tak boleh. Mana boleh gitu. Reka pula, palsu lah gitu. Tu hadis palsu gitu. Sebab Rasul bukan cakap Melayu masa dia menyampaikan hadis. Jadi tiba-tiba kita pergi kabur itu adalah hadis Rasulullah dengan perkataan Melayu kita. Tak kena. Cuma kita fahamlah apabila kita sabda Rasulullah sesungguhnya sekian-sekian. Itu sebenarnya bukan perkataan Rasulullah, tapi maksud daripada perkataan Rasulullah. Itu kita kena faham. Kita kena bezakan. Kerana Rasulullah cakap Arab, bukan cakap Melayu. Itu kita kena faham boleh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan. Dihantar ni diletak di atas kepalanya. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahan. Habis gugur belaka kesalahan dia tiap kali dia sujud. Dalam sini dikata tiap-tiap dia sujud gugur kesalahannya. Kalau dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Setiap kali dia rakaat, setiap kali dia sujud, berguguran kesalahan-kesalahan itu daripadanya. Allah untungnya orang sembahyang. Orang sembahyang ambil wudu, kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kali rakaat, tiap-tiap kali sujud degar jatuh. Cuma oleh kerana kita tak nampak je kesalahan. Kalau nampak mesti bangun kali je. Bergegar jatuh. Kalau nampak, tapi tak nampak. Tak nampak kesalahan tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi, katanya, ketahui oleh kamu, mungkin tahu boleh, hei orang yang berkehendak kemenangan. Kemenangan ni saat ni kejayaan. Orang yang nak berjaya mungkin tahu sungguh, kita tahu boleh. Tak ada di kalangan kita hak yang tak mahu kejayaan. Semua nak kejayaan belaka. Cuma kebanyakan kita nak kejayaan dunia saja, tak mahu kejayaan akhirat. Orang hak yang mempunyai mata hati, dia nak kejayaan dunia, lebih-lebih lagi kejayaan akhirat. Yang penting dapat kejayaan akhirat. Kejayaan dunia tidak pandang mana. Tapi tak ada orang tak mahu kejayaan dunia, orang nak juga kejayaan dunia. Sebab itulah antara doa hak yang disebut dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, beri kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Kita nak belaka kebaikan dunia, kita nak kebaikan akhirat, kita nak. Tapi kalau dapat kebaikan dunia saja, akhirat tak dapat kebaikan, baik tak salah. Kebaikan dunia saat ni tu. Hak yang kita nak dia, hak sebetul-betulnya kebaikan akhirat. Tapi kalau dapat dua-dua, hak tu hak lebih besar lagi. Jadi kata dia mung tahu molek. Orang hak yang nak kepada kemenangan, orang hak yang nak kepada kejayaan, mung kena tahu molek. Mung kena tahu orang hak yang nak kepada kejayaan ni. Tengah daripada orang yang muhafiz. Muhafiz bahasa Arab. Bahasa kita yakni memeliharakan bagi sembahyang. Orang hak yang jaga sembahyang. Sebab Allah Ta'ala khabar dalam Quran, hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta.
Hafizu, mu kena jaga sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang wusta. Mu kena jaga molek. Jadi setengah daripada orang yang muhafiz, orang yang jaga sembahyang, yakni memelihara bagi sembahyang dan yang mendirikan dia sembahyang, setengah daripada orang yang mendirikan sembahyang hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Jadi kena jaga syarat sembahyang. Kalau kita sembahyang fardu 5 waktu sembahyang tak mau, tak tinggal pun. Tapi kita tak jaga molek, kita tak buat molek syarat dia sebab kita tak belajar. Maka macam orang tu seolah-olah dia bukanlah orang yang jaga sembahyang, bukanlah orang yang mendirikan sembahyang. Sebab tidak dikatakan orang tu menjaga sembahyang dia, mendirikan sembahyang dia, melainkan dia kena jaga syarat-syarat sembahyang. Tak ada kan orang kita, okay, alhamdulillah kat tua ni isah dah. Isah dah. Tapi isah saat ni tu, isah jaga sembahyang je lah. Bab-bab fardu ain tak belajar mana? Bab fardu ain tak belajar mana? Ada majlis ilmu je lari. Ada majlis ilmu lari, padahal balik rumah tak ada benda pun antara maghrib dengan isyak. Tak ada benda pun. Kan ada benda di rumah, tak ada benda pun. Tapi jadi panas punggung nak duduk dalam majlis ilmu. Baik, okey tak apalah. Mungkin dia pilih ustaz. Okey, pilih ustaz tak ada masalah, pilih lah. Nak pilih, tapi yang penting mu kena belajar ilmu fardu ain. Tak kira lah dengan siapa pun belajar je. Baik, kalau balik rumah tengok TV, balik rumah makan nasi, balik rumah buat kerja benda yang tidak berfaedah, sedangkan kita ni hujung usia dah, banyak lagi benda yang perlu kita perbetulkan, tapi kita tidak memenuhi masa untuk memperbetulkan. Sebenarnya kita telah tertipu tanpa kita sedar. Itu dipanggil sebenarnya tertipu. Tertipu, masuk dalam jerat setan kalau orang kata kau. Masuk dalam jerat setan. Jadi benda yang sepatutnya kita kena belajar, mesti kita kena belajar. Apatah lagi kalau melibatkan ibadat sembahyang kita sendiri. Baik. Hendaklah ia memeliharakan akan segala syaratnya. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Jadi maksud dengan syarat sembahyang di sini adalah syarat sah. Kita ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ni maksudnya orang tu kalau cukup syarat ni wajib dia sembahyang. Dah cukup syarat ni dah wajib dia sembahyang. Syarat wajib dia, okey, sebelum kita bincang syarat sah, kita cik bincang syarat wajib ni. Syarat wajib Islam. Orang kafir tak wajib, tapi orang kafir tak wajib nisbah kepada hukum dunia. Tapi nisbah kepada hukum akhirat tetap diwajibkan kepada dia sembahyang dengan maksud orang kafir juga tetap diseksa kerana meninggalkan sembahyang. Baik, sebagaimana yang kita cerita. Yang keduanya adalah syarat wajib mesti kena berakal. Orang gila tak wajib sembahyang. Yang ketiganya balik. Kanak-kanak tak wajib sembahyang. Cuma budak apabila umur dia 7 tahun dan dia mayit. Okey, cukup 7 tahun dia mayit. Maka wajib kepada ibu bapa dia suruh dia sembahyang. Wajib kepada ibu bapa dia suruh dia sembahyang, tapi diri dia sendiri tak wajib sembahyang. Kalau sembahyang pun tak dosa, cuma wajib kepada ibu bapa dia suruh dia sembahyang. Berapa dah? Yang pertamanya Islam, yang keduanya balik, yang ketiganya berakal, yang keempatnya suci daripada haid dan nifas. Manakala perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas, tak wajib dia sembahyang. Okey, ni Pak syarat wajib sembahyang. Manakala hak yang kita nak bincang ni, hak yang disebut oleh Syekh Daud, ada 9 perkara ni adalah syarat sah sembahyang. Cuma sebenarnya syarat sah sembahyang bukan 9, ada lagi lain daripada 9 ni. Cuma hak yang disebut oleh Syekh Daud di tempat kita dalam kitab dia sebanyak 9. Antara syarat sah sembahyang Islam. Okey, Islam. Orang kafir tak sah sembahyang dia. Yang keduanya berakal, orang gila tak sah sembahyang. Yang ketiganya tamyiz, kanak-kanak yang belum memayit tak sah sembahyang dia. Okey, ni 3 dah. Okey, kita baca lagi. Pertama, ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau zon. Maksud ketahui, dia tahu masuk dah waktu dengan yakin atau dengan zon. Sebab setiap sembahyang fardu 5 waktu ni ada waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ini menjadi kewajipan ke atas orang beriman yang mana ada waktu dia. Kitaban mawquta, ada waktu dia.
Waktu yang ditetapkan oleh syarak. Zuhur ada waktu dia. Asar ada waktu dia. Maghrib ada waktu dia. Isyak ada waktu dia. Subuh ada waktu dia. Mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Sebelum daripada waktu dia. Ataupun selepas daripada waktu dia. Tanpa sebarang uzur syar'i. Dia termasuk dalam dosa besar. Okey. Dak masuk waktu je bahan dah. Dengan sengaja. Tanpa sebarang keuzuran. Maka dosa besar. Kalau ada keuzuran tu lain. Benda keuzuran. Dia ingat masuk dah waktu, dia pun sembahyang. Lah, rupanya jang dia silap. Dah masuk lagi waktu. Tu tak apa, tu dimaafkan, tak dosa besar. Bahkan sengaja, cuma kedua mula lah dosa sembahyang tu. Yang keduanya adalah mengeluarkan sembahyang daripada waktunya tanpa ada uzur syar'i juga termasuk dalam dosa besar. Setiap sembahyang ada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nak sembahyang syarat sah yang pertama mesti kena tahu masuk waktu. Tahu saat itu dulu. Sama ada secara yakin ataupun secara dhan. Yakinnya dia yakin sungguh masuk waktu. Dah kita nak tahu dia yakin. Kita tengok matahari. Kita tengok matahari. Okey, kata zuhur ni gelincir matahari. Gelincir ni maksudnya matahari betul-betul di atas kepala. Kita tengok matahari di sebelah jatuh dah sikit. Okey, itu dipanggil dia yakin masuk waktu. Okey, dhan macam mana dhan? Kuat sangkaan saja. Dia dhan ni kuat sangkaan. Tak sampai 100%, 90% masuk waktu. Boleh dah bayang. Kita dengar Tok Bilal bang. Jadi kalau Tok Bilal bang, memang masuk waktu lah. Tapi yakin ke? Tak yakin. Sebab mungkin Tok Bilal bang salah. Dan mungkin tak salah Tok Bilal bang? Mungkin. Tok Bilal tidak tengok jam. Jadi Tok Bilal bang ni, memanglah kuat sangkaan masuk waktu. Adakah yakin? Tak. Sebab dia tak yakin. Ada tak kemungkinan tersalah Tok Bilal? Apa tak ada? Usah kata benda semayang. Waktu buka boleh ada salah. Habis batal puasa orang. Tapi tak apalah. Ada dosa belaka Tok Bilal pun tak dosa. Orang ahli kapur pun tak dosa. Sebab tak sengaja belaka. Cuma wajib kena qada balik lah. Bagaimana yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kena masuk waktu. Sama ada dengan yakin atau dengan dhan. Katanya, maka tidak sah sembahyang. Tak sah. Walaupun sembahyang, tak sah. Tak jadi sembahyang. Nampak sembahyang, tapi tak jadi. Orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada dhannya masuk waktu dan jika jatuh dalam waktunya sekalipun. Kita tengok. Kita matahari pun kita tak tengok. Jam pun kita tak tengok. Lepas tu, dengar Tok Bilal bang pun tak tengok. Bangun tidur, masuk lagi waktu. Sembahyang dulu lah. Allahu akbar bahang. Sembahyang zuhur. Lepas daripada sembahyang zuhur, kita pun baru tengok jam. Pukul 2.30 dah. Betul dah aku sembahyang. Sembahyang saat ni tu sah ke tak? Tak sah. Sebab dia? Sebab syarat sah sembahyang mesti kena tahu masuk waktu. Mu sembahyang saat ni tu tanpa mu tahu masuk waktu. Lepas selesai baru mu tahu masuk waktu. Jadi kita dalam ibadat ni dia ambil dua perkiraan. Yang pertamanya sesuai dengan zon kita, yang keduanya adalah bertepatan dengan hakikat. Jadi masa dia buat tidak tahu masuk lagi waktu bahar gambarnya dia tekan gitu je. Tapi ternyata lepas sembahyang sedar masuk waktu, tak sah sembahyang tersebut. Tu kita kena ingat. Tak sah sembahyang tersebut. Tu maksud dia. Dia kata mana? Maka tidak sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zannya masuk waktu. Dan jika jatuh dalam waktu je sekalipun. Walaupun jatuh dalam waktu. Tak boleh. Dia berbeza gini. Berbeza dengan masalah kita sekarang ni kena kurung. Jangan kata kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kurung kita. Kurung kita jam pun tak ada. Matahari pun tak boleh nak tengok. Bang Tok Bilal pun. Seorang tu ada orang kurung dia. Kita lebih kita kata kita buat contoh. Orang tu ada orang kurung dia. Jadi jam pun tak ada. Waktu pun kita tak tahu. Matahari pun tak ada tengok. Tok Bilal pun tak nak bang. Tak dengar bang dia. Jadi sedangkan kita masih lagi mukallaf. Wajib kita kena sembahyang. Okey, lagu mana cara nak sembahyang? Kita kena berijtihad nama dia. Maksudnya berijtihad, kita kena cari bukti-bukti, cari tanda-tanda masuk waktu dah. Jadi biasanya kita duk fikir, aku masa orang kurung saat ni tu waktu sekian.
Jadi waktu siang aku duduk sini lama dah ni, 2 jam dah lebih kurang ni. Masuk dah waktu zuhur ni. Sebagai contoh. Okey, itu dipanggil dia kita berijtihad. Tiba kita sembahyang. Kita sembahyang, lepas daripada kita sembahyang, kita dah tahu siapa ke mati. Masuk waktu ke dok lagi kita sembahyang. Tak tahu, tapi mengikut ijtihad kita masuk dah waktu. Pada hakikatnya dah masuk waktu, tapi kita tak tahu di akhirat baru sedar. Contoh, maka sembahyang kita sah sebab kita tidak tahu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, lepas daripada selesai pemaik kita sembahyang, memang ternyata masuk waktu sungguh, maka sah sembahyang kita sebab kita sembahyang melalui ijtihad. Melalui ijtihad. Baik. Kalau lepas daripada waktu, lepas sembahyang, aku sembahyang habis waktu dah benarnya, maka sah juga. Jadi qada. Sah tapi jadi qada. Ataupun lepas sembahyang tak masuk lagi waktu. Okey, sembahyang tu jatuh sunat mutlak. Maka kena sembahyang semula. Baik. Dia ada perbincangan berkenaan dengan permasalahan tersebut. Seterusnya, kita baca sikit lagi, lepas tu kita buka soalan lagi. Katanya, dan kedua, berhadap ia akan kiblat. Mesti kena ngadap kiblat. Yakni akan Kaabah. Kiblat di sini Kaabah lah. Jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Dia ada ijtihad. Tadi kita cerita dah ijtihad. Dia ngadap kepada Kaabah ni, ulama berbeza pandangan. Adakah wajib hadap kepada ain Kaabah ataupun wajib hadap kepada pihak Kaabah? Dia ain ni diri Kaabah, pihak ni Kaabah pihak mana pihak tu? Okey, tak apa lah. Sengit sikit-sikit ada masalah. Atau mana pihak? Ada pandangan di sini. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah diwajibkan berhadap kepada ain Kaabah. Pihak tidak memadai lagi. Namun pandangan yang kedua mengatakan sudah memadai hadap kepada pihak Kaabah. Orang duduk dekat dengan Masjidil Haram, kalau boleh tengok, wajib dia kena tengok. Mana arah Kaabah? Tu Kaabah. Dan dia nampak boleh tengok. Orang yang duduk jauh daripada Masjidil Haram, contoh kita ni, nak tengok mana? Maka kita berijtihad. Zaman kita, macam-macam alat ada. Hak yang boleh kita tahu arah kiblat. Kalau orang hak yang belajar falak, macam-macam cara hak yang boleh dia guna untuk menentukan arah kiblat. Kita hak yang nak belajar falak ni, boleh kita guna kompas aja. Kompas sampai ke dalam handset pun ada kompas ni. Macam-macam ada lagi alat-alat hak yang dalam handset kita tu hak yang boleh kita tentukan mana arah kiblat. Jadi bukalah hak tu. Kau ni arah kiblat. Maka kita sembahyang ke arah tersebut. Baik. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan sahaya perempuan. Jadi untuk malam ni, kita berhenti sini dulu untuk kita buka ruang sekejap sesi soal jawab. Ada tak pertanyaan? Biasa ada semua. Malam ni tahu ada ke tak? Tak ada, boleh baca sikit lagi ya. Ada tak pertanyaan untuk malam ni? Okey, ada pertanyaan, kita ada tamu bangun. Buat apa nak bangun? Buat apa? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tentang kain. Kain itu yang kita tak boleh. Sikit dia. Dan kata kodoran ni. Kalau kita tengok jauh ni apa tidak no siapa. Yang kedua tadi kita kata untuk perempuan lebih baik mayat rumah. Jadi adakah mayat rumah itu bagi perempuan lebih baik mayat rumah yang mana dapat menunjukkan negara ini nanti. Okey. Jadi soalan yang pertama adalah kain plekat tu tembus. Dia biasa hak tembus kain plekat ni jenis set bukan rokok udang garang. Hak biasa. Tapi orang hak duduk masjid takkan nak isap rokok. Jadi biasa gitulah. Cuma soalan. Kan biasa orang isap rokok orang papah-papah. Ambu dah isap rokok. Cuma kita tahulah rokok udang garang tu. Okey. Jadi tembus kain. Jadi apabila tembus,
Jadi adakah sah sembahyang dia kalau dia pakai kain tersebut? Maksudnya, adakah sudah dikirakan sudah mencukupi syarat penutupan aurat dengan memakai kain tersebut? Okey, jawapannya adalah kita kena tengok. Lubang hak yang tembus zat ni tu kecil ke besar? Kecil besar ni adalah kalau kita tengok duduk dekat dengan dia, bukan gendak. Bukan gendak, duduk dekat dengan dia. Nampak ke tak? Kalau tak nampak tak apa. Kalau tak nampak tak apa. Kalau nampak tak boleh ya. Kalau tak nampak tak apa, kalau nampak tak boleh. Duduk dekat dengan dia. Dia kira dekat lagu mana dekat? Dekat ni dia panggil majlis takhafub. Majlis takhafub adalah kalau kita cakap dengan orang lagu mana? Kita dengan seorang. Lebih kurang dalam semeter ke semeter setengah. Antara kita dengan seorang perlu kita cakap. Baik. Dengan bini memang kita bisik rapat tu. Dengan bini, dengan orang ramai-ramai kita cakap orang ni. Lebih kurang dalam semeter setengah. Okey, jadi kalau semeter setengah orang tu mata dia cerah. Jangan mata hak yang rabung. Mata dia cerah. Dak rabung. Jadi tak nampak lubang tersebut. Maka tak apalah. Kalau nampak, tak boleh lah. Walaupun sikit. Itu mazhab Syafi'i dah. Wallahu a'lam. Okey, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua. Sekarang ni kita kata orang lelaki sembahyang berjemaah di masjid. Yang mana ganjaran pahala sembahyang berjemaah, dia lebih daripada sembahyang seorang diri sebanyak 25 darjat. Riwayat yang kedua 27 darjat. Dia ada dua riwayat. Salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darjah atau kama qala. Sembahyang seorang sembahyang berjemaah melebihi sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat. Ada riwayat 25 darjat. Dalam masa yang sama orang puang ni afdal sembahyang rumah. Adakah orang puang saat itu sembahyang rumah didapat gandaan 27 juga kalau dia sembahyang seorang diri, ataupun mesti dia kena sembahyang berjemaah di rumah barulah sama dengan orang lelaki? Gitu soalan dia kan? Okey. Dia dalam bab ganjaran pahala ni, kita tidak boleh mengguna logik kekal. Bukan mesti kita kena berpandukan kepada wahyu. Okey, kita tengok kepada hadis. Bagaimanakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya sembahyang berjemaah lebih afdal berbanding dengan sembahyang seorang diri sebanyak 27 ataupun 25 darjat. Dalam masa yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka itu perempuan adalah lebih baik bagi mereka. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Okey, sembahyang di rumah jelas payah orang puan nak sembahyang berjemaah. Jadi Rasulullah ketika kata orang puan lebih afdal sembahyang di rumah berbanding sembahyang masjid, jadi Rasulullah buat perbandingan perempuan sembahyang di rumah seorang, sembahyang di masjid secara berjemaah. Boleh faham? Jelas kan? Jadi orang lelaki untuk dapat gandaan tersebut mesti kena sembahyang di masjid ataupun sembahyang berjemaah walaupun tidak di masjid. Manakala perempuan dia sembahyang di rumah tetap mendapat ganjaran yang sama. Okey, boleh faham kan? Sebab Rasul kata khair, lebih baik bagi mereka itu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang orang lelaki pasti mengatakan mereka. Dia kata kalau dah makan dulu, masih dulu. Dia kata kan aku lah. Itu berapa kita dah tahu. Salah kedua ada kalau sudah lain itu ada orang natural. Dia kata dia punya kita semayang. Lain ada orang ini silapnya
Allah sebab dulu kalau kita takbir. Tapi ini kolak antara teori dia rasa dalam semuanya api Allah sebab beriman baru kita kata kalau kita kata Allah sebab dia kata ni. Jadi nak dia tak tak kerja orang dulu kerana Allah sebab dalam ibadat itu tanpa kita iman. Dia pula bak napok. Orang yang itu tunjukkan. Ada tu yang terima rokok Allah baca rokok sekali atau yang paling akhirnya akibat Allah akbar tu iman takbir itu pada tak Allah itu barulah kita Allah. Jadi kebanyakan masing-masing memang terima rokok kan. Tak dampak pun. Dia punya dampak. Terima kasih kepada Pakcik kita yang bertanya. Berkenaan dengan masalah orang lelaki pakai kain pelekat. Masa dia pakai kain pelekat, dia pun semayang. Bila dia semayang, masa dia turun kepada sujud, jadi bermakna akan nampaklah lutut. Jadi dia kata tak sah semayang. Dia kata tak sah semayang. Mesti kena pakai dua juga bagi orang pakai kain pelekat. Soalannya betul ke tak? Okey, sebelum daripada Amba jawab mengikut pandangan ulama fiqh. Amba nak jawab dulu mengikut apa hak yang berlaku di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluar di antara pakaian hak yang payah. Okey, boleh faham kan? Di antara pakaian hak yang payah untuk dipakai. Maksudnya benda bukan di antara pakaian yang payah. Maksudnya bukanlah selalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang mana di dalamnya ada seluar. Kalau kita baca sejarah, ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah hanya mempunyai sehelai kain. Ada sahabat Rasulullah mempunyai sehelai kain masa sembahyang. Okey, kita tak payah cerita panjang dah. Kita buat umrah. Okey, kita buat umrah. Kita pakai habis. Pakai kain atas lah, kain bawah lah. Masa kita semayang, orang buat umrah boleh semayang ke tak? Boleh semayang. Orang buat haji boleh semayang tak? Boleh semayang. Bukan boleh semayang, wajib kena semayang. Kalau mesti kena pakai seluar, Allah, kita tak nak mikir macam mana nak pakai luar. Pakai luar buat benda haram. Boleh nampak tak? Jadi sebenarnya pakaian umrah yang kita pakai tu di antara pakaian yang dipakai di zaman Rasulullah. Tu di antara pakaian yang dipakai di zaman Rasulullah. Bukan hanya buat umrah saja. Itu antara pakaian yang dipakai di zaman Rasulullah. Cuma kita ni je pakai pakaian tu ketika buat umrah. Jadi orang buat umrah tidak pakai apa? Seluar. Pakai seluar mana boleh? Dilarang. Dan kalau dilarang, tiba-tiba nak semayang, nampak peha, nampak lutut masa sujud, tak usah semayang dia wajib kena pakai seluar. Ajar keren, tak nak mikirlah kita. Okey. Tu kita jawab berdasarkan benda yang berlaku di zaman Rasulullah. Hak yang sehingga sampai sekarang boleh kita tengok apabila kita pergi buat umrah dan buat haji. Okey. Amba jawab daripada sudut hukum fiqh pula. Apa hak yang disebut oleh ulama fiqh? Kewajipan kita menutup aurat lelaki di antara pusat dan lutut dalam sembahyang adalah bahagian atas dengan bahagian tepi sahaja. Bahagian bawah tidak diwajibkan. Ketika mana kita sujud, maka nampak lutut kita ataupun sebahagian daripada peha kita melalui kaki, dia bukanlah nampak melalui tepi, bukan nampak melalui bawah. Walaupun orang tengok kat tepi, sebab pada asalnya itu adalah bawah kita. Dan perkara ini disebut dalam beberapa kitab. Antaranya adalah disebut di dalam kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dikatakan walau ru'yat auratuhu fi sujudihi lirtifa'i dhainihi ala qadamai. Baik. Katanya jika dilihat auratnya ketika dia sedang sujud kerana terangkat hujung kainnya atas dua tapak kaki. Kalau masa dia sujud, kalau kain saat itu hujung kain menutupi kaki, dah nampaklah. Tapi kalau hujung kain duduk atas kaki, nampak kat bawah. Dia kata mana? Dia kata lam yadur id hiya ru'yatun min asfal.
tidak memberi mudarat. Maksudnya tidak membatalkan sembahyang kerana penampakan tersebut adalah daripada bahagian bawah. Jadi untuk soalan pertama tadi jelas, orang hak yang kata orang lelaki pakai kain kalau dia sujud nampak lutut batas sembahyang dia, wajib dia kena pakai seluar, maka pandangan itu adalah tak betul. Okey jelas, pandangan tu tak betul. Dah dengar dalam YouTube, tak cara dengar dalam YouTube ke, dengar dalam TV ke, sebab menyalahi apa hak yang disebut oleh ulama fiqh, begitu juga menyalahi apa hak yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Okey jelas tu kan? Okey jelas dah. Nah, cuma kita cakap mudah gini kalau ada orang kata gitu, kalau gitu kalau kita buat umrah, buat haji tu, buat umrah berkejap, buat haji lama. Kalau kita buat haji tu nak sembahyang mana? Nak pakai luar mana? Gitu je mudah. Jai nak jawab dah. Nak jawab mana? Suruh pakai luar haram. Dah jawab dah. Kena pelabuh kain. Tak boleh juga sebab pelabuh kain lebih daripada bawah buku lali juga dilarang. Nak kata gua ni. Jere dah. Pakai jawab tu je. Okey, tu untuk soalan yang pertama. Manakala soalan yang kedua berkenaan dengan masalah kita sebagai makmum. Masa dalam kita sembahyang, ada orang mengajar, orang kata gini, kita sebenarnya tuntutan ataupun yang dituntut kepada kita adalah lepas tu imam buat baru kita buat. Bukan kita buat sama dengan tu imam. Kita kan soalan ni kan. Betul ke tak? Okey, kita nak tahu betul tak? Yang pertama kita tengok kepada hadis Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Apabila tu imam takbir, barulah mu takbir. Kata ulama, perkataan fakabbiru, fa ni selepas daripada tu imam buat baru kita buat. Allahu akbar baru kita Allahu akbar. Wa idza raka'a farka'u. Apabila tu imam rakaat, siapa dia rakaat baru mu turun kepada rakaat. Okey, tu asal. Baik, dan begitu yang disebut dalam kitab fiqh. Namun, kalaulah makmum saat itu, tu imam turun, tak ada nak sapa kepada rakaat, makmum turun dah. Tu imam turun, tu imam buat dulu, tu imam gerak dulu. Cuma makmum jadi gaduh. Makmum jadi gaduh, tu imam jadi lambat. Tu imam tak ada nak sapa rakaat lagi, tu makmum gerak dah turun. Maka hukum dia tidak menjadi masalah. Ia tidak merosakkan sembahyang. Hak yang makruhnya adalah sama pergerakan makmum dengan imam. Tu imam gerak, makmum gerak. Tu imam gerak, tidak makmum tidak. Sama. Hak tu hak yang makruh. Baik. Tapi hak yang paling comel, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Bukan Allah makmum imam gerak, makmum terus gerak lalu dah. Hak tu dah lah sapa ke makruh. Tapi tak apa nak comel mana. Hak comel macam hak yang kita cerita tadi. Wallahu a'lam. Okey, itu untuk jawapan kepada dua soalan tersebut. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu, kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.